Baik, pelajar, mari kita belajar melukis graf. Okey, kita perlu mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dalam bentuk graf ya untuk soalan ni. So untuk A, kita perlu mewakilkan X tolak Y sama dengan negatif 2 dalam bentuk graf. Apa itu graf? Okay, ingat lagi tak kita pernah belajar garis nombor sebelum ini? Okay, so untuk garis nombor yang melintang dengan yang menegak, sebenarnya mereka boleh bentukkan satu graf. Macam mana nak bentukkan? Mari kita tengok sama-sama. Sekarang kita tengok garis nombor yang melintang dulu ya. Okay, so untuk garis nombor yang melintang ini, di tengah-tengahnya nilainya adalah kosong. Okay, di sebelah kanan kosong semua nombor positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk di sebelah kiri kosong pula kita ada nombor negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okay, macam mana kita nak bentukkan graf? Kita akan lukis satu garis nombor yang menegak melalui kosong di garis nombor yang melintang ini. Okay, so di sini kita boleh nampak ya. Untuk garis nombor yang menegak ini, dia melalui kosong secara serenjang, iaitu 90 darjah dengan garis nombor yang melintang ini. Okay, so ini garis nombor yang menegak dan sama juga dia ada nilai. So di sini kita ada kosong. Di atas kosong semua nombor positif. Kita ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Di bawah kosong kita ada nombor negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. So, inilah kita namakan sebagai graf. Okey, dan di sini garis nombor yang melintang dia ada nama yang baru. Iaitu nama dia adalah paksi X. Okey, dan untuk garis nombor yang menegak dia ada nama baru juga. Namanya adalah paksi Y. Dan biasanya apabila kita melukis graf, kita tak akan tulis perkataan paksi itu, kita akan wakilkan Y. Okey, untuk gantikan paksi Y. Dan kita di paksi X pula, kita akan wakilkan dengan huruf X. So di sini bentuklah satu benda yang kita namakan dia sebagai graf. Okey, di sini nampak sangat jelas. Kita perlu ada nilai X dan ada nilai Y baru kita boleh membentuk satu graf. Okey, tetapi dalam soalan dia hanya beri kita nilai untuk X sahaja. Nampak tak di sini? Dia ada bagi kita nilai X. Okey, tetapi dia tak bagi kita nilai Y. So, kita perlu cari nilai Y dulu sebelum kita buat graf. Okey, dan di sini saya nak ingatkan, okey, kalau boleh, saya nak semua biasakan diri sebelum buat graf, buat jadual ini. Jadual ini sangat berguna untuk kita merujuk apabila kita nak buat graf ya. Okey, macam mana nak dapatkan nilai Y? Kita buat macam yang sebelum. Kita tuliskan, ingat lagi tak yang soalan yang kita perlu tulis 3 penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, so itulah cara yang kita akan guna untuk melukis graf ini. Okay, mari kita tengok sama-sama. Sekarang saya akan mula X sama dengan kosong. Saya ikut dalam soalan nilai X yang diberi. So, saya tahu X tolak Y sama dengan negatif 2. So, X di sini adalah kosong. So, kosong tolak Y sama dengan negatif 2. Sebelah kiri sekarang, kosong tolak Y kita dapat negatif Y sama dengan negatif 2. Negatif saya perlu dipindahkan ke sebelah kanan sebab saya nak Y sahaja tinggal. So, boleh tak saya buang sesuka hati? Saya pindahkan sesuka hati ke sebelah kanan. Tidak boleh. Saya perlu tahu dulu operasi apa di sebelah kiri sebenarnya. So, negatif Y maksudnya negatif 1 darab Y. Okey, so sekarang saya sudah tahu di sebelah kiri. Okey, negatif 1 ini saya perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Dah hubungan dia adalah darab dengan Y. So, apabila kita sudah pindah dia ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi negatif 1. Darab negatif 1 akan jadi bahagi negatif 1. Y sama dengan 2. So, saya masukkan nilai Y sama dengan 2 dalam jadual. Okey, so sekarang X sama dengan 1. Saya teruskan. So, 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Okey, negatif Y sama dengan negatif 2. Di sebelah kiri, 1 ini adalah tambah 1. Pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 1. So, sebelah kanan sekarang negatif 3. Sebab negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Sebelah kiri masih negatif Y. So, Y sama dengan negatif 3 bahagi negatif 1. Sebab negatif Y di sebelah kiri maksudnya darab negatif 1. Okey, pindah ke sebelah kanan jadi bahagi negatif 1. Y sama dengan 3. So, saya masukkan Y sama dengan 3 di bawah X sama dengan 1 dalam jadual. So, sekarang saya teruskan X sama dengan 2. 2 tolak Y sama dengan negatif 2. Negatif Y sama dengan negatif 2. Di sebelah kiri, dia tambah 2. Ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 2. Negatif 2 tolak 2, kita dapat negatif 4. Sebelah kiri tetap negatif Y. So, Y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 1. Y sama dengan 4.
Okay, so saya masukkan 4 ke dalam jadual bawah X sama dengan 2. Sekarang teruskan. X sama dengan 3 pula. Okay, 3 tolak Y sama dengan negatif 2. Awak buat macam biasa ya. Pindahkan satu-satu. Negatif 5. So, sekarang negatif di sebelah kiri saya akan pindah. Darab negatif 1 pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi negatif 1. Y sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Seterusnya, X sama dengan 4. So, 4 tolak Y sama dengan negatif 2. Awak buat je ikut yang jalan kerja yang depannya. Negatif 6. Y sama dengan negatif 6 bahagi negatif 1. Y sama dengan 6. So, saya masukkan Y sama dengan 6 dalam jadual. Seterusnya, X sama dengan 5. Ini yang terakhir ya. Okay, so kita ada 5 tolak Y sama dengan negatif 2. Negatif Y, negatif 2 tolak 5. So, negatif Y kita dapat negatif 7. Y negatif 7 bahagi negatif 1. Y sama dengan 7. Maka saya dah lengkap jadual di atas. So, sekarang saya boleh mula membentuk graf. Okey, sebelum membentuk graf kita boleh cek dulu. Okey, kita tahu graf kita bentuk, kita ada paksi Y dan paksi X. Ini Y, ini X. Okey, untuk paksi X nombor yang paling rendah adalah kosong. So, kosong di tengah-tengah ini. Okey, lepas tu kita ada 1 2 3 4 5. Yang paling banyak adalah 5. So, di sebelah kiri yang negatif ni ada tak nombor X yang negatif? Tak ada. So, nanti kita lukis graf kita sebelah kiri, kita tak payah lukis. Untuk Y pula kita cek juga. Nombor yang paling kecil, nilai yang paling kecil adalah 2. So, nilai paling kecil adalah 2 di sini. Lepas tu, nilai yang paling besar adalah 7. So, 7 di atas sini. Bawah sini ada nombor negatif tak Y? Tak ada. So, nanti kita punya graf hanya ada bentuk yang L macam ini. Yang paling tinggi di Y adalah 7. Yang paling tinggi di X adalah 5. So, itu sahaja. Nanti kita terus boleh lukis graf di bawah. Okey, jadual ini saya salin semula supaya senang untuk saya rujuk ya. Okey, mari kita mula dengan melukis paksi Y. Okey, paksi Y yang saya tahu paling tinggi nilainya adalah 7. So, saya punya graf tak payah lukis panjang sangat untuk paksi Y dia. Okey, so di sini tak ada paksi Y. So, ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kosong di sini. Okey, sekarang nak buat graf saya mesti ada garisan yang melintang iaitu paksi X saya. So, untuk paksi X saya pun tak perlu panjang sangat sebab paksi X saya paling tinggi nilainya hanya 5 sahaja. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ini paksi X saya. Okey, setelah siapkan dua-dua paksi, sekarang mari kita plotkan titik. Kita tengok penyelesaian yang pertama. Apabila X sama dengan 0, Y sama dengan 2. So, kita perlu cari di mana X sama dengan 0 dulu. X di sini. So, X0 di sini. Okey, sekarang Y2 di mana? Y2 di sini. So, daripada X kita perlu jalan ikut garisan ya. Jumpa sampai 2 di sini. So, kita buat pangkah. So, ini adalah garisan saya pertama yang 0, 2. Okey, X0, Y2. Untuk yang kedua, X1, Y3. So, kita cari X1 di mana? X1 di sini. Okey, Y3 di mana? Y3 di sini. So, kita perlu berjalan juga supaya kita dapat jumpa 3. Ingat, masa berjalan mesti ikut kotak. Ikut garisan dalam kotak. So, saya jalan lurus dulu. Tegak dulu. Lepas tu, baru saya jalan melintang. So, apabila kita nampak ada tempat persilangan di antara garisan melintang dengan garisan yang lurus ini, inilah kita punya titik. Okey. So, untuk yang ketiga, X2, Y4. So, di sini sama juga. X2 di sini, Y4 di sini. So, kita akan berjalan daripada X2. Kita jalan ikut garis lurus. Lepas tu, garis yang melintang kita jumpa 4. So, di sini tempat persilangan garis lurus dengan garis melintang saya. Inilah adalah titik saya. Okay, untuk yang seterusnya, X3, Y5. So, X3, Y5. Saya akan berjalan daripada X3 sampai saya jumpa Y5. So, tempat persilangan di inilah saya punya titik. Seterusnya, X4, Y6. X4 di sini, Y6 di sini. So, saya akan berjalan. Ingat, ikut garisan dalam buku kotak awak ya.
Lepas tu saya jumpa 6. So tempat persilangan ini dia. Okey, dan yang terakhir X5, Y7. So X5 di sini, Y7 di sini. So saya akan berjalan ikut garisan lurus dulu. Ingat dari X mesti jalan ikut garisan lurus dulu. Baru kita jalan melintang jumpa 7 di sini. So tempat persilangan di sini. So setelah plotkan semua titik, saya perlu sambungkan mereka. Okey, saya perlu sambungkan mereka untuk bentuk satu graf ya. So ini dia, pembaris kena letak betul-betul ya. Okay, so ini saya punya graf. Dan garisan ini ada nama. Apa nama garisan ini? Okay, nama garisan ini kita akan ikut yang dalam persamaan. X tolak Y sama dengan negatif 2. So nama garisan ini X tolak Y sama dengan negatif 2. So ingat namakan graf ini ya. So ini kita punya graf. Okay, dan kita boleh nampak bahawa kalau untuk graf persamaan linear sebenarnya bentuk dia adalah satu garisan yang lurus. Okey, so ingat apabila kita nak bina graf mesti ada jadual dulu. Okey, untuk cari semua nilai X dan Y yang diberi ya. Okey, lepas tu baru kita bina paksi X, paksi Y. Lepas itu kita plotkan titik dan kita sambungkan semua titik. Okey, so saya harap setelah saya terangkan contoh ini, awak boleh cuba menyiapkan soalan nombor 3 sahaja ya. Di Mahir Diri 6.2 muka surat 137 dalam buku teks. Nombor 3 sahaja awak perlu jawab ya. Soalan lain tak payah. Okey, selamat menjawab.